واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا kita tolong cek semula waktu bulan Syaban tahun ni 15 hari tahun biasa ni 16 hari biasa pengajian kita 42 hari jadi kalau 29 bulan Ramadan mana 41 satu hari 42 hari jatuh pada hari Sabtu tolong cek semula. Dan bagi orang yang nak iktikaf ni dia ada pelajaran tambahan iaitu hadis 50. Kita akan belajar kitab hadis 50. Lepas tu ada beberapa kitab usul dan tasawuf yang kita reka supaya program semula akhir ni penuh. Selain pada tafsir, kita akan belajar usul. Sebagai usul tafsir sendiri, kita Arab dan usuluddin dan juga ilmu tasawuf. Dan kitab hadis Al-Khamsi ni boleh jadi ada kedah, boleh jadi tidak ada. Sebab yang ada sama kita ni kita beli daripada negeri Arab. Nah, cuba tengok dulu. Mudah-mudahan program 10 hari akhir Ramadan kita penuh dengan pengisian. A'udzu billahi alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa hdina ila sawa'is sabil Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khayran min al-ula رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم يسر أمورنا كلها فإن تيسير كل عسير عنك يسير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يسر كل عسير اللهم يسر أمورنا كلها فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Dalam surah Al-Mu'minun, iaitu Allah Ta'ala akan sebut sifat ahli tauhid yang sebenar. Dan Allah Ta'ala akan sabitkan sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah Ta'ala tutup supaya manusia semua, hamba dia semua mentauhidkan dia dengan berbagai-bagai cara, berbentuk dalil akli dan juga dalil naqli. Dan dalam surah Al-Mu'minun ini, perkara pokok di segi akidahnya menolak daripada hati hamba. Ada lagi syirik tentang tasarruf, tentang kuasa, ataupun syirik tentang ilmu dan ma'rifah. Mana tidak ada yang berkuasa selain pada Allah, dan tidak ada yang memiliki ilmu selain pada Allah. Supaya apabila syirik dinafikan, barulah tauhid disebabkan. Dalam ajaran akidah seperti mana kita belajar dalam risalah dulu, tauhid ini tidak akan jadi tertegak, tidak boleh jadi kukuh, tidak boleh jadi kuat, sehingga kita nafi dan kita tolak segala syirik. Perkara-perkara yang masuk dalam fikiran, perkara-perkara yang masuk dalam hati, yang boleh mengubah seseorang itu berfikir, yang boleh mengubah seseorang itu percaya, kena buang daripada hati, kena nafi atau kena tolak, buang daripada hati, barulah boleh disabitkan tauhid dalam hati. Jadi dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita tentang sifat ahli tauhid yang sebenar, dan penolakan mesti kena buat habis-habisan. Selama mana syirik kita tidak boleh tolak, tauhid tidak akan masuk, tidak boleh tertegak dalam jiwa kita, dan boleh membahayakan kepada akhir hayat kita. Sebab itulah penafian dalam syirik tentang syirik ini, Allah Ta'ala tidak jemu-jemu soalnya memberitahu kepada hamba supaya melekat dalam hati dia. Perkara ni kena buat, perkara ni kena buat, perkara kena buat. Barulah boleh sabit dalam hati hamba Allah yang Maha Esa. Jadi pertama Allah Ta'ala beritahu sebagai tafsir. Ayat pertama ni sebagai tafsir.
tentang sifat-sifat ahli tauhid yang sebenar. Dan apabila sifat-sifat ini ada pada mereka di kalangan ahli tauhid, maka mereka adalah golongan yang dijamin syurga. Mana ada alamat yang boleh dijamin syurga. Surah ini terbahagi pada dua. Satu bahagian pada ayat pertama hingga ayat 77. Dan bahagian kedua ayat 78 hingga akhir. Ada dalil naqli dan dalil aqli. Bagi menolak pahaman-pahaman syirik dan kepercayaan salah, dan bagi mensabitkan keesaan Allah. Dan dalam surah ini ada sejumlah ayat yang Allah Ta'ala adakan. Dia bagi jumlah ayat 3 serangkaian. Ya, apabila berlaku musibah dan bencana, hendaklah hamba dia cepat-cepat beramal dengan ayat 3 serangkaian, supaya bala bencana itu hilang daripada mereka. Iaitu jangan syirik pada Allah, jangan zalim kepada hamba Allah yang lain, bahkan hendaklah buat baik kepada hamba Allah. 3 perkara: jangan syirik pada Allah, jangan zalim pada hamba Allah, dan hendaklah buat baik kepada hamba Allah. Apabila 3 amalan ini dibuat, bencana alam akan hilang, musibah yang akan menimpa akan diangkat balik. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya dunia dan akhirat. Aflaha dengan mana capai yang dicari. Aflaha mana telah capai benda yang dia cari. Az-zafaru ma talabah, mana boleh benda hak kita nak. Hak kita nak apa dia boleh. Dalam kehidupan seseorang tu ada benda hak dia nak, dia pisah usaha juga biar boleh, biar dapat. Jadi boleh hak dia dapat tu dia panggil aflah. Tapi sini aflah maknanya boleh yang dia nak dalam masa yang sama, selamat daripada benda yang dia lari. Dapat yang dicari, selamat yang dilari, baru aflah. Hak dia cari dapat, hak dia lari daripadanya selamat. Yang dia cari dapat, yang dia lari daripadanya selamat, maka nama dia aflah. Sesungguhnya telah berjaya bermakna telah dapat yang dicari, iaitu bertemu dengan Allah dan syurga, dan telah selamat daripada apa yang dia lari, iaitu kemurkaan Allah Ta'ala dan neraka. Golongan yang betul-betul beriman, golongan yang betul-betul beriman di atas akidah tauhid. Sebab al-mu'minu, jumlah ni kalimah ni memberi makna betul-betul beriman atas akidah tauhid. Orang yang betul-betul beriman atas akidah tauhid, dia dapat apa yang dia cari, iaitu keredaan Allah dan syurga, dan selamat daripada apa yang dia lari daripadanya, iaitu kemurkaan Allah Ta'ala dan neraka. Kemudian Allah Ta'ala perturunkan sifat-sifat mukmin yang sebenar di dalam sejumlah ayat Quran, sifat-sifat mukmin yang sebenar, dan dengan bentuk sifat ini sifat yang menjadi tabiat dia, perangai kekal dia, perangai biasa dia, bukan dia buat atau bukan ada jarang-jarang, tidak ada jarang-jarang, bahkan perangai kekal dia. Sifat ni ada sama ke dia, iaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang mana di dalam sembahyang mereka sentiasa ada khusyuk, takut berserta tawajuh, atau tawajuh kerana takut. Khusyuk maknanya tawajuh kerana takut, iaitu golongan ya dalam sembahyang mereka ada sifat sentiasa. Mereka ini memiliki sifat khusyuk serta takut, ataupun sifat takut berserta tawajuh. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun,
Dan mereka juga jenis orang yang anil lawi, daripada percakapan sia-sia atau percakapan yang salah dan percakapan yang rusak. Dia bermula pada sia-sia, termasuk salah dan rusak. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Khazin kata, lawi sini syirik, kalimah-kalimah yang memberi makna syirik. Mu'ridun, sentiasa berpaling daripadanya. Mana sifat dia sentiasa berpaling daripada perkara sia-sia dan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Ibn Abbas kata, yakni di antaranya asyirk, kalimah syirik pada Allah. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka yang lizakati fa'ilun, bagi tujuan membersihkan hati dia daripada cinta harta, mereka sentiasa keluarkan zakat. Sebab zakat dalam ayat Makkiyah, surah ni surah turun Mekah, dua terjemahan. Pertama, zakat dengan makna terbiah jiwa, tidak ada hubungan dengan harta. Tapi sebahagian lain ulama kata tidak, zakat bermakna zakat. Sebab orang Mekah pun dia tahu zakat ini, mana ayat yang turun pada zaman dia ni, dia boleh memahami. Hum li zakati fa'ilun, mereka terhadap zakat mereka sentiasa sempurna, tunaikan. Sebab mereka memahami dengan zakat ini memberi kelebihan, kesucian pada hati mereka daripada sayang pada harta. Dan yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka adalah golongan yang menjaga, sangat-sangat menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap isteri mereka atau hamba yang dimiliki oleh mereka. Fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya mereka itu melepaskan hawa nafsu kepada isteri dan juga hamba tidak akan dicela. Kemudian apabila Allah Ta'ala sebut sifat-sifat mereka yang menjaga maruah, sifat-sifat mereka yang mengawal nafsu, faman ibtagha wara'a dzalika, maka sesiapa saja yang mencari sebalik daripada yang diberitahu sedemikian, sebalik apa yang diberitahu isteri atau hamba saya, faulaika humul ma'adun, maka mereka itu adalah golongan yang melampaui batas. Mana melepaskan hawa nafsu, melampaui batas syariat. Disebut lagi, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan orang-orang yang sentiasa menjaga amanah agama atau amanah dunia. Amanah ni benda yang bernilai, amanah benda yang bernilai. Dan orang-orang yang sentiasa menjaga amanah agama atau amanah dunia. Dan wa 'ahdihim, janji mereka, janji dengan Allah, janji dengan hamba Allah, ra'un, sangat menjaga. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang betul-betul di atas sembahyang fardu. Yuhafizun, jaga sembahyang itu. Dan mereka ala salawatihim, pada sembahyang, terhadap sembahyang fardu, mereka jaga sembahyang mereka. Dalam tafsir hadis, jaga sembahyang fardu ini, iaitu disyariatkan sembahyang fardu dalam masjid bagi lelaki. Sebab itulah masjid dibina untuk dijadikan tempat sembahyang fardu.
di antara yuhafizun dalam hadis ni, iaitu dijaga sembahyang fardu di dalam masjid. Jadi maksud bagi jaga ni, kena adakan suasana sembahyang betul-betul seperti mana yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW. Iaitu Nabi tidak ajar sembahyang fardu kecuali dalam masjid, khususnya untuk kaum lelaki lah. Jadi masjid-masjid dibina ni bukan nak suruh segolongan mari masjid, tidak. Memang jaga sembahyang ni, masjid tu di antaranya sebab sembahyang fardu kena jaga. Adapun sembahyang sunat, masjid bukanlah tempat untuk jaga sembahyang dia. Sebab sunat ni disyariatkan sembahyang di tempat lain. Nabi SAW bersabda, sembahyanglah kamu di rumah kamu kecuali fardu. Sembahyanglah di rumah kamu kecuali fardu. Jangan jadi rumah kamu kubur, tempat tidak ada ibadat. Jadi dia akan jaga sembahyanglah masjid dibina. Jadi tak ada sembahyang khusyuk dalam sembahyang. Dalam sembahyang tidak kira sembahyang fardu ke sembahyang sunat ke, dalam sembahyang tu khusyuk. Ini jaga sembahyang, yang jaga sembahyang fardu. Jaga sembahyang fardu. Maka mereka yang jaga sembahyang fardu, sembahyang dalam masjid, maka semua apa-apa yang disebut dalam ayat ni sabit masuk. Ulaika, mana dua kali mari sembahyang. Mana pertama dalam sembahyang, sebab itu asas sifat sembahyang. Yang kedua, jaga sembahyang, zahir sembahyang. Ulaika, orang bersifat seperti ini, humul warithu, mereka lah yang mempuasakai, pewaris. Mereka bersifat seperti tadi, mereka lah sebenarnya pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithuna al-firdaus, iaitu mereka yang akan mempuasakai syurga firdaus, syurga yang tertinggi. Hum fiha khalidun, mereka berada dalamnya kekal abadi. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua. Nabi SAW sabda, kalau kamu minta syurga firdaus. Bila kamu minta syurga, kena minta syurga paling tinggi, syurga firdaus. Kemudian Allah Ta'ala perturunkan dalil di atas mereka yang betul-betul ahli tauhid. Dalil nafi syirik, iaitu dalil anfusi, dalil diri mereka sendiri. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sesungguhnya kami telah menciptakan jenis manusia, yakni Adam, min sulalatin min tin, daripada saripati, pilih min tin, daripada berasal daripada tanah. Sulalah di mana pilih-pilih daripada tanah-tanah situ sini, daripada pilih-pilih Allah Ta'ala. Dalam hadis ada huraian, tanah kerah, tanah lembut, berbagai-bagai. Suma, kemudian jadilah Nabi Adam. Suma, kemudian untuk keturunan dia, silsilah lepas tu, ja'alnahu nutfah, kami jadikan naslahu, keturunannya, keturunan manusia ni, ja'alna naslahu, kami telah jadikan keturunan manusia asal tu nutfatan, daripada air mani. Ayat ni min nutfatin, asalnya binazil khafid, daripada air mani, fi qararin makin, dalam rahim ibu. Summa khalaqna nutfata 'alaqah, kemudian kami telah jadikan air mani menjadi, bertukar menjadi ketul darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, dan kami telah ciptakan seketul darah tadi bertukar menjadi seketul daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, lalu kami telah ciptakan seketul daging tadi bertukar menjadi ada tulang belulang. Fa kasawnal 'idhama lahma, iaitu kami bungkuskan tulang belulang tadi dengan daging-daging. Apabila cukup 4 bulan, thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakannya menjadi kejadian yang lain, iaitu sebab ada nyawa. Sebelum ni kejadian tanpa nyawa, kemudian kami telah ciptakan menjadi kejadian lain, yakni kejadian manusia yang sudah ada nyawa. Setelah 4 bulan diciptakan, Allah Ta'ala tiup roh. Orang Arab, dia tidak macam zaman kita, tahu bukan-bukan. Kita ni tahu dengan sebab doktor-doktor duk mengaji ni. Bagi akal kita biasa dengar, tapi orang mana biasa dengar. Ini ilmu kali pertama dia.
Allah Ta'ala rakyat pada orang Arab, dia tengah-tengah pokok dia ni. Sebab tak biasa dengar. Rupa-rupanya dalam perut manusia ni gini-gini jadi. Dia pun tidak tahu. Allah Ta'ala memberitahu pada dia sebagai maklumat, dalam perut satu orang ibu, begini sebenarnya berlaku wahai orang Arab, wahai orang Mekah. Nak beritahu segala kejadian dalam dunia ni, aku boleh beritahu satu persatu sebab aku je buat. Ya. Jadi ini satu dia panggil dalil anfusi, dalil dalam tubuh manusia. Dia manusia tengok pada zahir satu orang wanita mengandung, tapi gapo jadi dalam tu manusia tidak tahu. Zaman Nabi dulu Allah adakan segala-galanya. Dan zaman kita lah ni, dia tengok pun, dia tahu kejadian dia seperti itu. Apabila dia tengok Quran, seperti mana Allah beritahu, begitulah kejadian berlaku. Mana sebelum dia tahu ni, Allah beritahu dalam Quran dah. Mana sebelum manusia tahu, Allah Ta'ala telah beritahu dalam Quran, baru dia kaji, baru jumpa seperti Quran. Sepatutnya mereka lebih menerima akan kuasa Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, Tabarakallah, maha berkat Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang mencipta. Kemudian manusia, summa innakum, kemudian bahawa kamu semua ni setelah hidup, ba'da dzalika, selepas itu, lama itu akan mati belakang. Suka atau tidak suka, hal ni kena terima. Dia hal ni mereka terima lagi. Orang Mekah terima lagi ni. Summa innakum, kemudian kamu wahai orang Mekah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tub'atsu, kamu hidup balik. Hak ni kamu kena terima wahai Mekah. Sebab bila dua tu kamu terima dah, hak yang ketiga ni kena terima. Sebab orang Mekah tak percaya akhirat kan? Kata-kata orang Mekah ni tak percaya akhirat. Ibadat-ibadat dia tu, dia seru-seru semua tu untuk dunia. Itu bukan untuk akhirat. Jadi apabila kejadian pertama berlaku, kejadian kedua berlaku depan mata kamu, maka kami akan beritahu kepada kamu yang wajib kamu terima juga, sebab kudrat yang sama. Kamu pada hari kiamat akan dibangkit hidup semua. Kemudian dalil yang kedua, dalil afaqi, luar pada tubuh manusia. Walaqad khalaqna fawqakum, dan sesungguhnya kami telah ciptakan di atas kepala kamu sab'ata ra'iq, ada 7 lapis. Sama ada 7 lapis langit ataupun 7 lapis perjalanan bintang. Kamu tahu, kamu tidak tahu, nak beritahu ni. Sama ada 7 lapis langit ataupun 7 lapis jalan, perjalanan bintang dia. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, dan kami sekali-kali tidak lalai leka terhadap makhluk yang kami ciptakan untuk mengurus dan mentadbir. Dalil yang ketiga, wa anzalna minas sama', ini adalah perkara yang Allah Ta'ala sebut nak memberitahu kepada manusia asbab-asbab yang manusia boleh kekal di atas dunia. Di mana kalau ada asbab ni, manusia tidak matilah. Kalau tak ada dia, manusia boleh jadi mati. Jadi untuk dia jadi hidup dan untuk dia kekal hidup, dia panggil asbab untuk kekal manusia. Cadang kepada manusia ni makan dia dan minum dia. Maknanya kalau makan dia dan minum dia tak ada, tanya siapa sekalipun, manusia akan jawab mati. Sebab ia menyebabkan dia boleh hidup ni, makan minum. Jadi Allah Ta'ala beritahu seperti mana kamu aku ciptakan, dan kamu aku sediakan sebab nak kekalkan kamu hidup. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami telah turunkan daripada langit sana air hujan. Biqadari, dengan ukuran-ukuran tertentu. Tidak banyak sangat, tidak sikit sangat. Dan molek mana gitu. Berapa cukup dan molek. Fa askannahu fil ardi, kami tetapkan air itu berada di bumi dengan 2 cara. Satu takung, satu meresap ke dalam. Satu takung air, satu meresap ke dalam. Wa inna ala dhahabin bihi laqadir, dan bahawa kami untuk menghilangkan kedua-dua berkuasa penuh. Hak takung pun kami boleh keringkan, hak duduk dalam meresap dalam ni pun kami boleh keringkan. Dan bila kering, tidak ada siapa kuasa pun boleh keluar air. Jadi ini sumber untuk mengekalkan kamu. Fa ansha'na lakum bihi, lalu kami tumbuhkan dengan air kami itu untuk kamu jannah, kebun-kebun tanaman, min nakhilin, daripada buah remung, wa anabi, anggur. Lakum fiha, untuk kamu pada buah-buahan ini, fawakihu kathirah, ada buah-buahan lain yang sangat banyak. Wa minha ta'kulun, dan di antaranya kamu boleh makan.
dan di antaranya yang kamu boleh makan. Ada sebagai perhiasan pandangan mata, ada untuk guna penggunaan lain, tapi ada di antaranya untuk memang untuk makan. Sebab ada buah-buah tidak boleh makan. Ada buah-buah untuk dimakan oleh binatang ternak. Ada pokok kayu ni bukan jenis makanan, tapi jenis untuk kita buat benda lain. Wa syajaratan, dan kami telah tumbuhkan satu pokok takhruju min turi Saina, yang keluar dengan banyaknya di kawasan Saina, kawasan bukit Saina. Ini kawasan-kawasan pohon zaitun. Yang mana pokok ini tambutu bihnu, dia tumbuh berserta dengan minyak. Bi dengan mana maaf. Kami telah tumbuhkan pokok, sejenis pokok yang keluar di kawasan Turi Saina. Begitu banyak keluar sini. Lain pun ada, tapi di kawasan ini banyak sekali. Bukan saja banyak, bahkan memiliki nilai yang tinggi. Tambutu bihnu ni, dia tumbuh berserta dengan minyak. Dan wasibghil lil akilin, dan boleh menjadi lauk untuk orang yang ingin makan. Sibri ini boleh menjadikan dia lauk kuah. Wasibri ini boleh menjadikan kuah untuk orang yang makan. Jadi sabit sini, zaitun dia guna banyak penggunaan dia. Untuk minyak pakai, untuk minyak nyala api, dan untuk minyak untuk dimakan. Dalil akli yang keempat, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya untuk kamu juga pada binatang ternak ni satu pengajaran. Ya, kamu boleh belajar daripadanya kudrat Allah. Apa dia? Salah satunya nustikum, kami menyediakan kepada kamu minum mimma fi butuniha, daripada susu yang ada dalam perutnya. Kami menyediakan minum pada binatang ini mimma, daripada susu fi butuniha yang ada dalam perutnya. Dan bila kamu sembelih dia, kamu tak akan jumpa susu. Kamu jumpa darah, kamu jumpa najis dia, tapi kamu tidak akan jumpa. Ini pada kudrat kami, la'ibrah. Walakum fiha, dan untuk kamu juga pada binatang ternak ni manafi'u kathira, ada faedah-faedah lain. Bulu dia, kulit dia, yang belulan dia. Wa minha ta'kulun, dan ada di antaranya memang kamu akan makan dagingnya. Wa 'alaiha, di atas binatang ternak, wa 'alal fulki, di atas bahtera di pada pasir, bahtera di lautan, tuhmalun, kamu dibawa dengan mudah bergerak. Di darat pun kamu naik kenderaan, di laut pun kamu naik kenderaan. Semua ini adalah nikmat yang Allah sediakan. Jadi apabila segala nikmat ini sabit daripada Allah, maka selain daripada Allah Ta'ala itu tidak ada lagi kuasa yang berhak disuruh dan dipuja. Memang tidak ada hujah dan tidak ada dalil pun. Kenapa selain daripada Allah berhak lagi disuruh dan dipuja? Sebab kuasa-kuasa ini semua, yang manusia semua alami, semua rasai, datang daripada satu. Kemudian Allah Ta'ala berturunkan dari naqli secara tafsiri, yang kita baca berkali-kali, yang kita akan terjemah. Cuma ada bahagian-bahagian yang kita akan huraikan. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sesungguhnya kami telah pilih Nabi Nuh sebagai rasul kepada kaumnya. Faqala, maka berkata Nabi Nuh, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah sahaja. Sebab ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada lagi bagi kamu ilah lain untuk disuruh dan dipuja selainnya. Afala tattaqun, kenapa kamu tidak takut untuk beribadat pada selain pada Allah itu? Ini bahasa mudah kepada Nabi. Cuma kaumnya degil. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, maka berkata pembesar yang kafir daripada kaum Nabi Nuh, ma hadza, tidaklah Nabi Nuh ini illa basyarun mithlukum, melainkan manusia biasa seperti kamu. Dia tidak malaikat, maka dia bukan rasul. Cuma dia ni yuridu an yatafaddala alaikum, dia ingin dapat kelebihan. Dia ingin dapat kelebihan berbanding dengan kamu, yakni untuk menguasai kamu. Dia ingin dapat kelebihan, yakni bermakna dia ingin memiliki kedudukan yang tinggi, mengalahi kamu dengan menundukkan kamu. Makna apa yang dibuat oleh Nuh ini untuk dia jadi lebih pada kita.
Ni bahaya. Walau syaa Allah la anzala malaikah. Kalau Allah kehendaki, Allah Taala tidak ciptakan manusia, bahkan Allah akan turunkan para malaikat dia untuk jadi nabi. Tidak akan bagi nabi ini kepada manusia. Kena ingat ini Nabi Nuh. Mana golongan yang memiliki masyarakat paling ramai, kali pertama Allah Taala utus sebagai rasul, dan kali pertama berlakunya syirik. Mana sebelum ni tidak ada. Mana setelah terkumpulnya sejumlah manusia, maka bermulalah syirik berlaku. Maka inilah rasul yang pertama dalam sejarah dunia. Jadi hak dalam pertama dulu-dulu pun mereka tidak boleh menerima manusia sebagai nabi. Sampai hari ini. Ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwali. Kami tak biasa dengar pun ajaran tauhidnya. Bihadza sini minat tauhid daripada Jalalain. Tak biasa dengar ajaran tauhid. Sebab apa dia kata gitu? Sebab masyarakat ketika itu telah terjerumus dengan akidah syirik. Setelah sekian lama mana manusia jauh daripada Nabi, maka terkumpul manusia, sejumlah manusia yang ramai ketika itu, dan berlaku syirik. Jadi oleh kerana syirik telah berlaku, apa yang ada pada mereka, apa yang mereka hanya boleh faham adalah hak mereka tahu tok nenek mereka buat. Ilmu-ilmu tidak ada. Ilmu-ilmu tidak ada. Mana yang ada jahil saja. Jadi syirik ni bermula daripada jahil manusia tentang wahyu. Syirik ini berlaku asalnya bermula pada manusia jahil tentang wahyu, maka kesempatan itu diambil oleh syaitan untuk menjerumuskan mereka adalah syirik. Oleh kerana itulah kaum Nabi Nuh, sebab apa yang dia dapat itu nenek mereka puja wali. Dalam tafsir kita akan jumpa dalam ayat surah Nuh, dia ada 5 wali hak mereka puja. Mana silsilah ni berlaku setelah orang-orang yang biasa baik ni, apabila ada karamah luar biasa pada dia, apabila mati orang itu, maka berlakulah pemujaan. Syaitan ambil kesempatan di atas kejahilan mereka tentang wahyu, maka orang yang baik inilah jadi sasaran untuk disesatkan, dan berlakulah syirik. Sampailah hari ini, sampai bila-bila syirik hanya berlaku pada orang jahil saja. Orang lain tidak berlaku syirik. Minta jahil lah orang itu, syirik lah. Sebab itulah kena nak pengobat dia, kena jadi dia reti agama. Kalau duduk dengan kerah itu memang dia tidak akan reti. Sebab syirik tidak boleh diajar kepada siapa pun, kecuali kena masukkan dalam hati dia kepahaman ilmu, barulah syirik dia akan tendang keluar. Tapi tanpa ilmu dia tidak akan tolak benar-benar. Sebab tu dia kata sini, ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah dengar pun ini apa? Ini ajaran tauhid. Ajaran tak boleh seru selain pada Allah, tak boleh tawassul selain pada Allah Ta'ala, pada tok nenek kami yang dahulu. Sebab ajaran-ajaran tok nenek kami dahulu boleh dia pakai bab belakang. Bahasa yang digunakan oleh kaum Nabi Nuh akan digunakan oleh kumpulan orang jahil sampai kiamat. Tanyalah siapa-siapa hari ni pun, kita tak biasa dengar ni. Siapa ulama tafsir tulis, alasan yang paling kuat bagi orang jahil, kita tak biasa dengar. Seolahnya apabila dia kata kita tak biasa dengar, bermakna tak ada dalam agama. Sebab dia jadi ukuran agama ni dia sendiri. Dia jadi ukuran agama ni dia sendiri. Tak biasa dengar, tak biasa tengok. Jadi bermakna apabila kamu tidak biasa dengar, kamu tidak biasa tengok, mana benda ni tak ada. Sedangkan kamu tak ada kerana jahil. Jadi sepatutnya bila kamu tidak ada, kamu tidak tahu, bagi orang yang bertamadun, dia kena cuba belajar tahu. Jangan bela kejahilan, maka ia merupakan kebodohan. Bela kejahilan ini makna kebodohan. Jadi bahasa yang Allah guna dalam Quran ni nak suruh kita belajar, sebab modanilah orang-orang sampai kiamat akan guna. Ulama tafsir tulis panjang perkara ini kerana perkataan-perkataan inilah rentetan daripada rusak akidah berasas pada jahil, dan jawapan orang jahil begini. Dia tak ada benda lain nak jawab. Macam orang tak ada duit kan? Macam orang tak ada duit, nak macam mana dah tak ada duit? Rokok curi lah boleh. Nak bayar-bayar pun tak ada duit. Mana hasil bila tidak ada duit, barang itu nak, maka rokok dah curi. Jadi masyarakat kita apabila tak ada ilmu, dia nak buat juga amal, dia akan buat benda yang salah. Apabila dia buat benda salah, dia tidak bersedia untuk tinggalkan. Dia rasa apabila dia buat, maka dia sebenar. Siapa-siapa ni nak ajar tidak boleh. Siapa-siapa nak ajar tidak boleh. Jadi begitu sekali sebatinya resam jahil ni ke dalam manusia. Apabila dia telah buat atau nenek dia telah buat, dia tidak akan tinggal.
Dia kata inilah hak betul. Jadi kesilapan ini macam mana nuktah untuk menghilangkannya? Kena sampaikan ilmu wahyu pada dia, kena terapkan ilmu wahyu. Kemudian dia nak marah kepada Nabi. Apabila Nabi tegur, dia akan kata Nabi itu salah. In huwa, tidaklah dia illa rajulun bihi jinnah, kecuali satu orang lelaki yang ada penyakit gila. Nak ubah keadaan masyarakat ramai-ramai gini seperti dia seorang, ini gila. Maksud bagi orang jahil, nak ubah masyarakat ramai-ramai gini belakang awak macam dia seorang, ini kerja gila ni. Sebab tidak ada modal bagi dia. Orang yang bertamadun, dia ada ilmu, dia boleh jadikan ilmu yang ada pada dia sebagai satu pengukuran. Oh, dia cek macam orang lain lah. Bila orang buat satu perkara, dia pun tak kata, dia akan tanya mazhab mana ni, mazhab Hanafi kali, mazhab Hanbali kali, boleh jadi gitu. Dia cek tak ada mazhab belakang ni, mazhab bunuh. Sebab dia ada ukuran. Bila dia buat satu amalan yang tidak seperti mana kebiasaan, orang lain dia ada satu neraca, dia cek dalam kitab tengok. Orang jahil nak cek ke apa? Akhir-akhir dia akan tuduh balik. Dia kata orang tu ada penyakit gila, nak ubah semua masyarakat, semua ni mengikut dia seorang. Tidak lain, dia tidak, bukan dia satu orang ada penyakit gila. Fatarabbasu bihi hatta, tunggulah sehingga dia akan mati. Fatarabbasu bihi hatta. Akhir sekali Nabi Nuh berdoa. Sekian lama ni, 950 tahun tidak berubah. Qala rabbi ansurni bima kadzab. Nabi Nuh kata, wahai Tuhan aku, tolonglah terhadap apa yang mereka dustakan aku, tidak percaya pemberitahuan aku tentang wahyu. Lalu Allah Ta'ala beritahu, fa wahayna ilaihi, kami wahyukan kepadanya, mengkabulkan doanya, ialah anisna'il fulka, buat kapal bahtera bi'ayunina, dalam penguasa kami. Mana dengan penguasa kami? Wahyina, tunjuk ajar kami. Fa idza ja'amruna wa faraqta nur, apabila datang keputusan azab kami, maka keluarlah air mencurah-curah daripada tanur, tempat bakar roti. Fasluk wahai Nuh, masukkanlah ke dalam bahtera kamu, fiha, dalam bahtera kamu, min kulli, daripada segenap makhluk yang ada, zaujaini isnain, sepasang. Dan masukkanlah juga ahlaka, keluarga kamu, illa man sabaqa alaihi alqaul minhum, melainkan orang di antara keluarga kamu yang telah sabit daripada takdir, mereka ini adalah golongan kena azab. Apabila dia golongan kena azab, wala tukhatibni fil ladzina zalamu, janganlah bermohon doa kepadaku untuk menyelamatkan orang-orang yang telah zalim itu. Sebab diwahyukan kepada Nabi Nuh, mereka tidak akan beriman, tidak perlu minta tolong untuk selamat. Sebab innahum mughraqun, bahawa mereka pasti akan tenggelam lemah. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka, apabila kamu berada betul-betul di atas bahtera, fa idza stawaita anta, apabila kamu sendiri, wa man ma'aka, dan pengikut kamu betul-betul berada dengan tenang di atas bahtera, maka ketika itu bacalah kata ini. Mana bacalah zikir ini. Faqul, bacalah zikir ini, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan kami semua daripada kaum yang zalim itu. Masa naik, masa duduk atas batu, baca ni, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Ulama tafsir tulis ini bacaan dia, bacaan nak suruh Allah Ta'ala kekal selamat. Kemudian apabila turun ayat 29 ni, baca ketika turun. Wa qul, dah baca wahai Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku, anzilni munzalan mubarakan. Anzilni makna turunkanlah aku di tempat yang penuh keberkatan. Turunkanlah aku di tempat yang penuh keberkatan. Wa anta khairul munzilin, dan engkaulah sebaik-baik yang memberi tempat untuk duduk. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada cerita Nabi Nuh dengan kaum dia banyak sekali tanda bukti betapa kudratnya Allah Ta'ala, dan kudrat Allah Ta'ala ni tidak boleh dicanggah dan dilawan oleh sesiapa. Wa inna, sesungguhnya kami, kunna lamubtali, akan uji manusia.
Pasti kami akan uji manusia sebelum kami ambil ke mereka ke syurga atau hantar mereka ke neraka. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akhari. Kemudian kami zahirkan setelah hancur semua sekali yang kafir, tak ada bakar tinggal, dia keluar daripada kapal tu saja beriman. Kami adakan sebab pada mereka itu qarnan akhari. Ulama tafsir kata qarnan akhari boleh jadi kaum Ad, boleh jadi kaum Samud. Boleh jadi kaum Ad, boleh jadi kaum Samud. Mana satu zaman separuh datang. Fa arsalna fihim rasula minhum. Dan kami telah pilih di antara mereka sebagai rasul, pilihan Allah Ta'ala, minhum, daripada mereka manusia, sama ada Nabi Nuh, Nabi Hud ataupun Nabi Saleh. Sama ada Nabi Hud atau Nabi Saleh. Dan Nabi itu pun sama juga. Ani'budullah, hendaklah kamu semua seru Allah saja, ibadat pada Allah saja, ikut syariat Allah saja. Sebab malakum min ilahin ghairu, tidak ada lagi bagi kamu ilah lain selain padanya. Afala tattaqun, tidakkah kamu boleh takut pada Allah Ta'ala, takut dengan meninggalkan larangan. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'il akhirah, dan berkata pembesar daripada kaumnya yang kafir. Sebab apa disebut pembesar? Kerana orang bawah ni jom ikut dia. Ia betul-betul memberi tetangga kuat, al-pembesar-pembesar. Al-malak mana golongan pembesar yang berpengaruh. Sebab golongan miskin ni ikut saja. Jadi dia ni ikut saja, tidak hebat pun golongan miskin, tapi dia ikut dengan sebab tu dia kekal dalam neraka juga. Jadi Allah nak beritahu kepada kita, pembesar ni berani. Dan ini perkataan mereka. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'il akhirah, dan berkata pembesar daripada kaumnya yang kafir lagi mendustakan ayat dan mendustakan bi liqa'il akhirah, untuk bertemu balik dengan mereka, untuk bertemu balik mereka dengan Allah Ta'ala di akhirat. Dan pembesar ni yang menyebabkan mereka degil, salah satunya wa atrafnahum fil hayatid dunya, kami memberi kemewahan pada mereka semasa dunia. Ini sebab pertama, wa atrafnahum fil hayatid dunya, dan kami telah memberi kemewahan pada mereka semasa dunia. Kata mereka, ma hadza illa basharun mithl, tidaklah ini Nabi Hud atau tidaklah ini Nabi Saleh kecuali manusia seperti kamu. Apa mana? Tidak hebat. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu, dia makan seperti mana kamu makan, dia minum seperti mana kamu minum. Tidak ada perkara luar biasa pada dia. Sedangkan dia kata dia Rasul Allah. Apabila Rasul Allah tentu kena yang luar biasa. Tidak pun malaikat. Jadi wa la'in ata'tum basyaran mithlakum, jika kamu ikut juga manusia biasa seperti kamu, innakum idzal lafasirun, bahawa kamu akan jadi golongan paling rugi. Bahawa kamu apabila ikut juga manusia seperti kamu jadi golongan paling rugi. Manusia ikut manusia. Tak, manusia ikut manusia ni paling rugi. Kemudian di angka akhirat, aya'idukum, adakah dia menceritakan kepada kamu janji, annakum, bahawa kamu semua idza mittum, bila kamu telah mati, wa kuntum turaban wa izaman, kamu telah jadi tanah dan tulang, annakum mukhrajun, bahawa kamu akan keluar semula daripada kubur. Hayhat, jauh. Ini isim fi'il bermakna ba'uda lima tu'adu, sangat jauh apa yang dijanjikan kepada kamu berlaku itu. In hiya, tidaklah hidup semula itu illa hayatun dunia, kecuali hidup kita ini sahaja. Tidaklah hidup semula yang dikatakan oleh Nabi itu melainkan hidup ini sahaja. Namutu wa nahya, dulu kita tidak ada, sekarang ini kita hidup. Namut mana dulu kita tidak ada, wa nahya, dan sekarang ini kita hidup. Itu saja. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidak sekali-kali kita semua dibangkitkan. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allah kadhiba, dia tidak lain melainkan satu orang yang mengadakan bohong atas nama Allah. Dia bohong atas nama Allah. Wa ma nahnu lahu bi'minin, dan kami sekali-kali tidak percaya kepada dia. Ini kalimah-kalimah yang dikeluarkan oleh golongan-golongan mewah. Nabi Hud atau Nabi Saleh berdoa, qala rabbi surni bima kadzabu, wahai Tuhanku,
bantu dan tolong aku terhadap apa yang mereka dustakan. Allah jawab ayat 40. Qala, kata Allah berfirman, amma qalilin la yusbihunna nadimin. Sebentar lagi, tak lama lagi, mereka semua akan jadi golongan yang sangat-sangat menyesal. Sebentar lagi, tak lama lagi, mereka semua akan jadi golongan yang sangat-sangat menyesal. Fa akhadhathum sayhah, mereka semua telah ditimpa oleh azab sayhah, tempikan dan gegaran. Tempikan daripada Jibril dan gegaran daripada bumi. Bil haqq, imam yang benar belaka. Faja'alnahum ghusa', dan lalu kami jadikan mereka ghusa'an, sisa-sisa banjir. Mana seumpama sisa-sisa banjir tidak berfaedah. Ghusa' diguna pakai dia pada benda-benda yang sangat tidak berfaedah. Sisa-sisa banjir, sampah-sampah. Fabu'dan lil qaumi zalimin, maka jauh daripada rahmat bagi kaum yang zalim. Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin, kemudian kami hidupkan semula generasi baru min ba'dihim, setelah hancurnya mereka ini, kaum Ad, kaum Samud ini, qurunan akharin, kaum-kaum lain. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Ma tasbiqu min ummatin ajalha wa ma yastakhirun. Akan tapi semua kaum tidak mendahului umat akan tempoh-tempoh azab, dan mereka tidak akan terlambat. Maknanya beginilah akan berlaku. Tepat pada waktu mereka akan dihukum. Tepat pada waktu mereka akan dihukum. Mana tidak terlepas daripada hukum Allah Ta'ala, walaupun seketika. Summa arsalna rusulana tatra, kemudian kami pilih rasul-rasul kami silih berganti, seorang demi seorang. Tatra ni mana silih berganti, seorang demi seorang, seorang demi seorang. Mana perkara yang sama. Cuma kullama jaa ummatan rasulah kadzab, setiap kali datang kepada umat tu rasul bagi umat itu, mereka terus mendustakannya. Mari rasul yang bawa wahyu, mereka dustakan. Fa'atba'na ba'dhum ba'dhan, lalu kami telah binasakan setengah mereka dengan setengah yang lain. Fa'atba'ni, mana kami telah binasakan mereka satu demi satu. Mana semua yang mendustakan rasul, kami telah binasa satu persatu. Dan kami jadikan, waja'alnahum, jadi kami kan mereka itu yang telah hancur itu, ahadith, bahas jarah buah mulut manusia. Bahas jarah buah mulut manusia. Kadang-kadang buah mulut manusia ni sekadar zaman itulah. Hak sekadar mereka ingat tu duk cerita-cerita lagi, lepas tu lama-lama tak ada. Macam tsunami zaman kita lah ni. Nah, ingat-ingat lama-lama habis gitu. Lepas tu setiap tahun duk ingat juga. Tafakur betul, pingat-pingat betul. Ini Allah Ta'ala kata kami jadikan mereka itu peristiwa-peristiwa kehancuran itu ahadis, peristiwa dan sejarah menjadi buah mulut orang bercakap, hingga orang lupa. Kecuali apa yang Allah kekalkan dalam Quran, hak ni Allah Ta'ala kekalkan untuk manusia baca Quran ni dapat pengajaran, iaitu baghdan lil qaumi la yu'minun, jauh daripada rahmat bagi kaum yang tidak percaya, tidak beriman. Sana kaum yang zalim, sini kaum yang tidak percaya. Mana zalim bermakna tidak percaya. Summa arsalna Musa wa akhahu Harun, kemudian kami pilih Nabi Musa sebagai rasul dan abangnya Harun, wa bi ayatina wa sultanin mubin, dengan ayat-ayat mukjizat kami dan bukti yang jelas nyata. Ila fir'aun wa malahi, kepada Firaun dan pembesarnya. Fastakbaru, maka mereka berasa sombong nak menerima ajaran wahyu Nabi Musa. Wa kanu qauman 'alim, adalah mereka ini kaum yang betul-betul alim, rasa besar ni, rasa lebih daripada orang lain. Faqalu, maka mereka berkata, anu'minu, jadi Firaun dengan pembesar berkata, anu'minu li basyaraini mithlina, patutkah kita percaya pada dua orang manusia seperti kita ini juga, sedangkan wa qaumuhuma, sedangkan kaum mereka berdua lana aminu, hamba abdi kita, ini pokok hamba abdi. Apakah patut kita percaya, kita ikut dua manusia seperti kita juga, sedangkan kaum dia sendiri, kaum Sibti ni, hamba abdi kita? Mana kita ikut golongan hamba? Maknanya musuh agama jadikan sasaran tolak agama atas rasa peribadi. Musuh agama tolak ajaran agama atas rasa peribadi. Semua ni peribadi. Fakazzabuhuma, khalasahnya mereka telah mendustakan Nabi Musa, Nabi Harun. Fakanu minal mulkin, jadi mereka itu golongan yang dibinasakan. Apabila binasanya Firaun dan kaum Kipti,
walaqad ataina Musa al-kitaba, dan sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Nabi Musa kitab Taurat, la'allahum yahtadun, mudah-mudahan orang yang masih hidup yang menjadi pengikut daripada kalangan Bani Israil ini terpimpin, akan sentiasa terpimpin kepada jalan yang benar sehingga mati. Dalil nakli daripada Nabi Isa dan dalil nakli daripada Siti Maryam, satu orang Nabi dan satu orang wali. Wa ja'alna bana Maryam wa ummuhu ayah, dan kami juga telah jadikan Isa bin Maryam dan ibunya Maryam ayah, tanda kudrat. Tanda kudrat. Tanda kudrat kerana ibu dia melahirkan tanpa suami dan Nabi Isa lahir tanpa bapa. Wa awainahuma ila rawah, kami memberi pada mereka duduk tempat tanah tinggi. Kami memberi pada mereka penempatan tanah tinggi. Zati qararin, tanah tinggi yang sesuai untuk duduk. Wa ma'in, dan ada mata air untuk mereka hidup. Mana mata air sumber minuman. Dan kedua-dua ini Allah Ta'ala adakan bantuan dan pertolongan sehingga tidak ada siapa pun di kalangan masyarakat Nabi Isa dan juga ibunya Maryam boleh menjatuhkan maruah dia. Mereka duduk dengan keadaan aman, selamat, sehinggalah Allah Ta'ala angkat Nabi Isa naik ke langit. Setelah semua dalil ringkasan daripada sejarah-sejarah dunia, setelah semua dalil dan ringkasan daripada sejarah-sejarah dunia, dalil akli lagi dan sejarah dunia daripada Nabi Nuh sampai ke Nabi Isa, habis Nabi, maka di sini Allah Ta'ala nak memberi pengumuman kepada manusia, makan minum adalah merupakan tabiat manusia. Makan minum adalah merupakan tabiat manusia dan bukan penghalang bagi satu orang itu menjadi Nabi. Makan minum ni merupakan tabiat kehidupan manusia yang bukan menghalang seseorang itu untuk dipilih jadi Nabi. Sebab Nabi hanya baca wahyu daripada Allah, dan Nabi dia akan mati. Wahyu tu kekal, wahyu tu neraca Allah Ta'ala. Nabi ni jom baca, yang bertanggungjawab untuk baca wahyu, dan isi ada dalam wahyu itulah neraca untuk manusia berjaya. Oleh kerana itulah apabila dipilih Nabi ni pada kalangan manusia, sebab Nabi akan beritahu kepada manusia lain cara-cara untuk taat kepada Allah, macam mana nak kenal Allah. Jadi Nabi ni adalah orang yang akan tunjuk cara-cara, baik dalam makan minum dan sebagainya. Kalau Nabi bukan daripada manusia, macam mana dia nak tunjuk cara-cara? Kalau Nabi tu malaikat memang tidak makan, tidak minum. Dia nak tunjuk macam mana cara? Sebab agama ni adalah cara-cara. Satu kepercayaan, akidah, satunya cara-cara. Jadi kalau dia tidak hidup seperti manusia, dia nak tunjuk macam mana cara-cara. Cara-cara kena Allah tak tahu. Sebab tu Allah Ta'ala tegaskan sini ayat 51, manusia, Nabi adalah manusia, adalah perkara logik akal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai Rasul, wahai sekalian Rasul, kamu semua boleh makan pada makanan-makanan yang baik lagi halal. Kamu semua boleh makan, sebab ini amrun ibahah dipanggil. Kamu boleh makan daripada segala makanan-makanan yang baik lagi halal. Wa'malu salihah, dan kamu hendaklah melakukan amal soleh. Mana hidup seperti biasa, seperti manusia, jaga syariat dan buat amal soleh. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku terhadap apa yang kamu lakukan maha mengetahui untuk membalas dan menghukum di akhirat nanti. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kamu umat biasa sebagaimana Allah telah perintah pada Nabi-Nabi dia. Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala juga telah memerintah kepada kamu umat manusia biasa sebagaimana Allah Ta'ala perintah pada Nabi. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala perintah pada Nabi tak masuk pada umat. Dalam hadis Nabi kata, Allah Ta'ala perintah kepada kamu semua wahai umat, seperti mana ayat ni, ayat 51, iaitu makan benda halal, buat amal soleh. Ulama beritahu amal soleh sebenarnya akan lahir daripada makan dari sumber yang halal. Amal soleh akan lahir daripada sumber makanan yang halal. Di antara alamat orang soleh seperti mana Ashabul Kahfi, apabila dia nak makan, dia akan beritahu, dia akan pesan, makanan ni memanglah makanan, tapi cari yang halal. Mana alamat
Ashabul Kahfi ni orang soleh, dia adalah di antara orang yang cari makanan dia untuk dia makan itu adalah bersumber yang halal. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini semua umat ini, umat yang duduk dalam keadaan duduk di dunia ini sebenarnya asal daripada umat yang beriman. Umat ini ia asalnya adalah umat yang beriman, iaitu semasa Nabi Nuh. Semasa Nabi Nuh dahulu adalah umat yang beriman. Wa ana rabbukum, akulah sebenarnya Rabb kamu. Tak ada pun manusia syirik pada masa itu. Fattaquni, maka kamu semua adalah takut padaku. Jangan seru selain padaku, jangan melakukan ibadat selain padaku. Tapi Allah Ta'ala berfirman syikayah, ayat 53 syikayah. Fataqatta'u, mereka telah berselisih pendapat dan berpecah menjadi berbagai-bagai kumpulan. Amruhum, dalam urusan agama mereka sendiri. Amrah sini amrah din. Maka mereka telah berpecah belah juga, berselisih pendapat juga tentang urusan agama, sedangkan asalnya agama ni satu. Bainahum, di kalangan mereka. Zubura, menjadi berbagai-bagai pahaman. Yang mana pahaman-pahaman itu kalau kita boleh tulis dalam kitab, boleh jadi kitab. Zubura ni benar kitab, tapi pahaman-pahaman mereka tu boleh ditulis dalam kitab. Puak-puak yang banyak berlaku berbeza-beza tu, kalau kira-kira tu kenapa ada berselisih? Kerana berselisih prinsip dia panggil. Semua prinsip-prinsip. Kalau satu prinsip jadi satu. Umat Islam ni kalau prinsip tauhid jadi satu. Tauhid dan sunnah jadi satu. Yang jadi banyak kumpulan tu kerana prinsip dalam hidup dia tidak sama. Sehingga kalau ditulis kat beza tu ada ni. Yang tidak sama tu kerana terkeluar daripada sunnah, terkeluar daripada tauhid. Maka jadi puak banyak. Jadi kalau tanya ni puak mana? Ni orang Islam Malaysia, ni orang Islam Indonesia contohnya, ni orang Islam Jepun. Bapa sebab jika ada perbezaan. Tapi kalau tak ada perbezaan, ini umat Islam dia. Ummah. Ini umat Islam, tidak puak. Jadi Allah Ta'ala beritahu sini, sampai manusia yang asalnya akidah tauhid akan berpecah belah menjadi berpuak-puak kalau sekiranya ditulis. Kumpulan-kumpulan ini boleh ditulis dalam kitab. Zuburan dengan mana kitab. Yang ada pahaman-pahaman karut dia yang menyebabkan tak suka dengan asal, boleh ditulis dalam kitab. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, berpecah belah ni bukan kata nak cari penyelesaian. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap puak dengan apa yang mereka fahami, farihun, bangga. Dia tidak akan ikut puak lain. Setiap puak dengan apa yang mereka fahami, mereka bangga. Apa maksud mereka bangga? Mereka tidak akan ikut yang lain. Dahlah jadi puak, dia tidak akan ikut puak lain. Bangga dengan apa yang mereka fahami. Betulkah mereka ini? Allah Ta'ala beritahu di Zajrun, fadharhum fi ghamratihim ya'mahun, biarkan mereka di dalam kekufuran mereka, kejahilan mereka, hatta hin, sehingga satu masa mati, iaitu mati. Ghamrah di mana jahil kebenaran. Biarlah mereka, jangan peduli mereka itu berada dalam ghamrah. Ghamrah asalnya air yang melemaskan manusia. Air yang melemahkan manusia. Sini ghamrah dengan mana? Lemah dalam jahil sehingga mereka mati. Zajrun tentang mereka ni, manteguran, biarkanlah mereka ni teguran terhadap mereka. Sebab fi ghamratihim, biarkan mereka berada dalam kejahilan mereka, lemah dalam kejahilan mereka sehingga mereka mati. Walaupun asal ayat ni tuju pada orang Mekah, tapi kena pada semua manusia. Ia baca Quran. Apabila mereka berada dalam kejahilan, tidak sedar perkara yang benar, yang lebih menakjubkan adalah Allah biarkan mereka ini dengan tidak diberi perbezaan di segi kehidupan, tidak diberi perubahan di segi kehidupan, sehingga orang-orang yang berada dalam akidah tidak betul, tidak insaf dan tidak sedar. Ini pun di atas maksud istidrak. Allah Ta'ala biarkan begitu, mana tidak terganggu pun kehidupan dunia dia.
Dengan sebab tidak terganggu kehidupan dunia, manusia tidak terfikir dia ni salah. Bahkan sebaliknya. Jadi Allah Ta'ala beritahu, apabila mereka telah berada dalam keadaan mabuk jahil, mereka tidak berasa salah, sedangkan mereka salah. Ayat 55. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat. Apakah mereka menyangka bahawa kami sentiasa memberi kepada mereka harta dan anak pinak? Mereka menyangka bahawa kami nusari'u lahum fil khairat, kami ingin memberi kepada mereka kebaikan-kebaikan di dunia ini lagi sebelum akhirat. Apakah mereka menyangka bahawa kami yang sentiasa memberi anak dan juga harta? Mereka menyangka kami ingin memberi kepada mereka kebaikan-kebaikan segera di dunia ini lagi sebelum di akhirat. Maknanya seperti mana kalau sekiranya ada akhirat syurga, maka inilah pemberian pertama dipanggil. Apakah mereka menyangka ini pemberian pertama kami sebelum kami beri satu lagi kebahagiaan di akhirat? Bal tidak begitu. Tidak begitu. Bal bahkan la yash'urun, mereka tidak sedar pun ini istidraj. Bahkan mereka tidak sedar pun ini istidraj, ini perangkap kesenangan yang menyebabkan mereka terperangkap dalam azab. Kesenangan yang menyebabkan mereka terperangkap untuk dihumban dalam azab. Jadi tidak sedar sini atas mana istidraj, pemberian untuk diazab. Pemberian untuk ni umpan, maknanya gitu, umpan untuk diazab. Mereka tidak sedar bahawasanya segala pemberian ini bukan pemberian permulaan, lepas ni akan diberi pula lebih pada tu, bahkan ia merupakan umpan untuk ditangkap. Tapi mereka tidak sedar. Ayat 57, tiga perkara yang perlu kita buat untuk menolak azab. Sekiranya seseorang golongan manusia mana-mana sekalipun bila tahap akan ditimpa azab secara menyeluruh, maka cepat-cepat dia kena buat tiga perkara. Tinggal syirik pada Allah, tinggal zalim pada makhluk Allah, dan dalam buat baik pada hamba Allah. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang kerana perasaan takut kepada Allah, kerana mengetahui sifat-sifat Allah. Sebab takut ni satunya khasyah, satunya khauf. Ia ada dua kalimah berlainan. Khasyah ni biasa ulama tafsir tulis takut serta tahu sifat. Tahu sifat yang ada pada Allah Ta'ala ni, sifat yang hebat-hebat. Dengan sebab tu takut. Jadi sesungguhnya mereka kerana takut serta gerung pada sifat-sifat Tuhan mereka, musyfiqun, mereka sangat berhati-hati. Mereka sangat berhati-hati. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka ini adalah golongan yang betul-betul mempercayai ayat-ayat Tuhan kami, ayat-ayat Tuhan mereka. Dan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka golongan yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala Tuhan mereka. Dan walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka adalah golongan yang memberi ma atau apa yang diberi kepada mereka. Mana memberi sini menginfakkan apa saja rezeki yang mereka diberi. Sedangkan wa qulubuhum wajilah, hal kadang hati mereka takut tidak diterima. Sedangkan hati mereka takut tidak diterima, iaitu mereka yang sentiasa memberi nafkah atau infak yang mereka beri itu, hal keadaan hati mereka takut tidak diterima. Hal keadaan hati mereka takut tidak diterima. Yu'tu nama atau, nak beritahu sifat pemberi. Mereka memberi apa yang mereka berikan itu, hal keadaan hati mereka takut tidak diterima. Sebab annahum ila rabbihim raji'un, bahawa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, maka di sanalah balasan. Mana tahu atau tidak tahu, diterima atau tidak diterima akan diketahui oleh mereka di sana. Jadi sini takut saja ada, sana baru tahu penerimaan berlaku atau tidak. Mana sebab takut ni kerana alamat diterima hanya berlaku di sana. Jadi annahum ila rabbihim raji'un, bahawa mereka kepada Tuhan mereka dikembalikan. Setelah dikembalikan barulah dia tak tahu di sana amalan mereka tu diterima atau tidak diterima. Dengan sebab tu ada perasaan wajilah, takut. Yang ni takut tidak diterima.
ulaika, mereka bersifat seperti itu juga, yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan segala kebajikan, wahum laha sabiqun, dan hal keadaan mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Sabiqun ni berlomba-lomba. Allah tak lebih tahu, walaupun dalam amalan-amalan yang Allah tetapkan ini sebahagiannya berat, mana bukan mudah untuk dilakukan. Jadi ayat 62 ni jumlah muqtaridah. Allah Ta'ala berfirman, wala nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak membebankan mana-mana jiwa melainkan semampu dia. Setakat dia mampu buat. Jika dia boleh buat satu, Allah akan bagi taufik. Kalau dia boleh buat dua, apabila dia buat dua, Allah akan bagi taufik, dia boleh buat tiga. Makna walaupun perkara yang dia tengok bagi diri dia semua ni 10, nak sampai kepada 10 tu dia tak mampu buat, maka dia terus tidak buat. Tidak boleh begitu. Allah Ta'ala beritahu, wala nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak membebankan mana-mana jiwa, mana-mana manusia dalam syariat kami illa usaha, melainkan semampu dia. Dia mampu banyak mana, buatlah banyak tu. Jangan tidak buat. Sebab dengan kemampuan yang dibuat itu, Allah akan bagi taufik. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Di sisi kami ada kitab amal yang akan mencerita balik satu persatu dengan benar. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Buatlah sebanyak-banyak mana, Allah tidak akan zalimkan mereka. Ayat 63, zajrun lagi pada orang musyrikin, bal qulubuhum fi ghamratin min hadha. Bahkan hati-hati mereka yang syirik ini betul-betul dalam kesesatan. Ghamrah ini sama dengan ghamrah tadi, betul-betul dalam kesesatan, jahil. Min hadha, daripada Quran ini, betul-betul dalam kesesatan jahil. Min hadha, daripada Quran ini. Oleh kerana apa-apa yang disarankan oleh Quran ini dia tidak buat. Yang dia buat amalan lain. Walahum a'malun min duni dzalika. Bagi mereka ada amalan-amalan lain, bukan amalan yang disarankan kepada mereka. Walahum a'malun min duni dzalika. Bagi mereka ada amalan-amalan lain. Min duni dzalika, bukan amalan ini, bukan amalan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Hak mereka buat sendiri. Hum laha amilun, dan mereka melakukan amalan itu berterusan. Mana tidak ada pun untuk dia berhenti. Amalan yang diajar oleh Allah Ta'ala lain, amalan yang mereka buat lain, dan mereka buat amalan lain itu berterusan. Sampai bila? Ayat 64 ni takwih ukhrawi dan takwih duniawi. Hatta idza akhadna mutrafihim, sehingga apabila kami mula mengazab golongan mewah mereka. Sehingga apabila kami azab mutraf, mana golongan mewah mereka, apabila kami timpakan azab golongan mereka, yakni akhadna bil azab mutrafihim, idahum, tiba-tiba waktu itulah yaj'aru, mereka mula memekik, meminta tolong. Jadi Allah Ta'ala turunkan azab dengan sebab amalan mereka lain daripada amalan yang disyariatkan. Jadi apabila kami timpakan kepada golongan mewah mereka dengan azab, tiba-tiba mereka itu yaj'aru, memekik, melawan, minta tolong. Mana sedar masa kena azab. Allah Ta'ala beritahu, la taj'arul yawm, hari ini kamu tidak perlu memekik, hari ini kamu tidak perlu melawan untuk minta tolong. Sebab innakum minna la tunsaru, bahawa kamu di sisi kami, daripada kami tidak ada iradah, mana tidak ada takdir untuk ditolong. La tunsaru, sungguhnya kamu, daripada kami tidak ada takdir untuk ditolong. La tunsaru, kamu tidak ada takdir untuk ditolong. Sebab apa azab itu? Qad, ayat 66 ini sebab azab. Qad kanat ayati tutla alaikum, sesungguhnya dahulu ayat-ayatku dibaca kepada kamu. Fakuntum ala aqabikum tankisun, kamu selalu berpaling ke belakang, meninggalkannya. Kamu selalu berpaling ke belakang, meninggalkannya. Asalnya tankisun mana tarji'un. Tankisun bermakna tarji'un dalam bahasa, mana kamu selalu berpaling daripadanya.
Apabila ayat-ayat itu dibaca kepada kamu, kamu selalu berpaling daripadanya. Berpaling daripadanya, mustakbiri nabi, rasa besar diri untuk menerimanya, menerima Al-Quran. Mustakbiri maknanya berasa besar diri untuk menerima Al-Quran, bihi bil Quran. Mustakbirina bihi, berasa sombong untuk menerima Al-Quran. Hal kad'a samiran tahjurun, hal kad'a samiran tahjurun, hal kad'a kamu menganggap Quran ini dongengnya, lalu kamu tinggalkan begitu. Hal kad'a kamu ingatkan Quran ini dongengnya, cerita palsu, cerita karut, lalu tahjur kamu tinggalkan. Mana dia sombong nak menerima Al-Quran, duk ingat Al-Quran ni ajaran yang tidak betul. Ayat 68 Zajrun, afalam yadabbarul qawla, tidakkah boleh mereka berfikir tadabbur Al-Quran? Maknanya tidakkah mereka ada peluang untuk berfikir tentang Al-Quran? Al-qawl sini mana Al-Quran? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, adakah datang kepada mereka telah datang kepada mereka Quran ini perkara yang tidak pernah datang kepada datuk nenek mereka dahulu? Mana ini kali pertama wahyu daripada Allah Ta'ala. Sebelum-sebelum ni wahyu tidak pernah ada. Allah Ta'ala beritahu sebagai Zajrun, tidakkah mereka ambil peluang untuk mentadabbur Al-Quran? Supaya dengan tadabbur Al-Quran, sesuatu dia akan dapat, maklumat yang jelas dia akan dapat. Adakah Quran ini perkara yang tidak pernah berlaku? Ini kali pertama, jadi asing bagi mereka. Am ja'ahum malam, ataupun telah datang kepada mereka yang mana Quran ini tak pernah datang kepada datuk nenek mereka dahulu, dengan sebab itu asing bagi mereka, maka mereka tidak boleh menerima undang-undang. Tidak begitu. Bahkan umat-umat dahulu sudah ada nabi masing-masing dan telah sampai pada mereka wahyu Allah Ta'ala daripada nabi. Mana sudah biasa. Dan wahyu Quran ini wahyu yang terakhir. Mana sebelum ini umat-umat manusia sudah ada tentang wahyu. Baik Nabi Ibrahim sendiri bagi orang Mekah, baik Nabi Musa, Nabi Isa bagi Nasara dan Yahudi. Yang ketiga, Zajrun, am lam ya'rifu rasulahu, apakah mereka tidak kenal pun Rasul mereka ini, Muhammad yang benar lagi jujur? Mana dia tak kenal langsung Nabi. Mana seolah Nabi mari daripada kapal luar. Fahum lahu munkirun, lalu mereka menolak mentah-mentah dengan sebab tidak kenal. Fahum lahu munkirun, lalu mereka menolak mentah-mentah kerana sebab mereka tidak kenal. Sedangkan Nabi Muhammad adalah golongan terpilih, yang terbaik dari segi kejujuran, dari segi watak peribadi. Tidak juga. Maknanya semua sekali ini atas dasar kedegilan mereka. Mereka tidak ingin mentadabbur Al-Quran, tidak ada masa untuk belajar dan mentadabbur Al-Quran. Dan bukanlah Al-Quran ini wahyu yang pertama, sudah biasa juga bagi mereka. Inilah sumber ilmu. Dan Rasul juga adalah orang yang terpilih, bukan golongan yang tidak dikenali oleh mereka. Am yaqulu nabi jinnah, apakah mereka menuduh Nabi ada penyakit gila, dengan sebab itu tidak berhak didekati? Adakah mereka menuduh Nabi ada penyakit gila, dengan sebab itu mereka tidak berhak didekati? Tidak semua itu. Bahkan bal ja'ahum bil haqq, bahkan Nabi membawa kebenaran kepada mereka. Bahkan Nabi membawa kebenaran kepada mereka, kebenaran wahyu. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun, kebanyakan mereka tidak suka kepada kebenaran wahyu. Allah nak lebih tahu, mereka hanya suka nafsu mereka, mereka tidak suka kebenaran wahyu. Maka kedua keadaan boleh jadi. Tinggalkan nafsu mereka, ikut wahyu, atau wahyu akan ikut nafsu mereka. Allah Ta'ala beritahu, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, sekiranya wahyu mengikut hawa nafsu mereka, terbalik, la fasadatis samawati wal ardu wa ma fihin, nescaya rosak habis langit bumi dan makhluk yang ada daripadanya, hancur. Kalau sekiranya hak kebenaran wahyu ni ikut hawa nafsu, maka nescaya langit bumi akan hancur
dan makhluk-makhluk yang ada padanya. Bal bahkan wahyu ada satu perkara yang dengannya nafsu kena tinggalkan. Bal atainahum bi dzikrihim, bahkan kami bawa datang kepada mereka bi dzikrihim, wahyu yang memberi peringatan untuk mereka sedar. Bi dzikrihim ni, bahkan kami bawa datang kepada mereka wahyu yang dalam wahyu tu bi dzikrihim, memberi peringatan kepada mereka supaya mereka sedar. Tapi fahum an dzikrihim mu'ridun, maka mereka selalu berpaling, sangat berpaling daripada peringatan ini. Selalu berpaling daripada peringatan yang dibawa pada mereka. Ayat 72 juga Zajrul, antas alhum kharjan, apakah kamu ambil dan minta daripada mereka kharjan? Kharjan ni bermakna upahan atau yuran. Mana satu bayaran tetap yang wajib diberi. Kharjan. Apakah kamu minta daripada mereka satu bayaran tetap, upahan atau yuran? Fa kharaju rabbika khairun, pemberian Tuhan kamu lebih baik daripada mereka. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik yang menyediakan rezeki. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Mana kamu sebenarnya mengajak mereka kepada jalan yang lurus kerana bersama kamu wahyu. Dalam wahyu ni adalah ajak kepada perkara yang lurus, pada jalan yang lurus. Wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun, dan orang-orang yang tidak percaya pada akhirat, ini sifat orang Mekah. Dan orang-orang yang tidak percaya akhirat, yang orang Mekah ini, anis sirati, daripada jalan yang lurus, lanakibun, mereka telah menyimpan jauh. Daripada jalan yang lurus ini mereka telah menyimpan jauh. Menyimpan jauh ini dengan sebab kedegilan dan kerah hati mereka. Jadi Allah Ta'ala beritahu dalam ayat 75 ni, mereka begitu sekali jauh daripada kebenaran kerana kekerasan hati mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala jelaskan tentang sifat kerah hati mereka, yakni qasawatul qalbi, dan juga inat mereka. Walau rahimna, kalau kami rahimnahu, kami beri kepada mereka rahmat, ataupun kami beri kepada mereka kesenangan. Wa kashafna ma bihim min dhurrin, dan kami hilangkan bahaya yang menimpa mereka. Lalajju fi tughyanihim, mereka terus menerus berada dalam kesesatan mereka itu. Lalajju ni mereka terus menerus berada dalam kesesatan mereka itu. Ya'mahu, dalam keadaan buta hati. Walaqad akhadnahum bil 'adzabi, dan sesungguhnya kami pernah timpa mereka dengan susah payah. Mana orang Mekah sendiri, sebelum dia dibunuh dalam perang Badar, dia sudah mengalami berbagai-bagai susah payah, kemarahan dan sebagainya. Walaqad akhadnahum bil 'adzab, dan sesungguhnya kami telah timpa kepada mereka susah payah, yakni duniawi. Tapi famastakanu li rabbihim, mereka tidak juga tunduk kepada Tuhan. Istakanu maknanya tidak tunduk juga kepada Tuhan. Wa ma yatadarrun, dan tidak berdoa daripada hati mereka. Tidak berdoa kepada hati mereka. Ada dalam setengah tafsir kata famastakanu, tubuh badan mereka, yatadarrun hati mereka. Mana badan mereka tidak taat dan hati mereka tidak tunduk. Jadi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun, tidak tunduk mereka itu kepada Tuhan mereka dan tidak berdoa kepada Tuhan mereka. Hatta sehinggalah idza fatahna alaihim baban dza azabin syadid, apabila kami mula buka ke atas mereka satu pintu azab yang sangat berat. Pintu azab sangat berat ini adalah perang Badar dan perang-perang lain. Idza hum fihi mublisun, tiba-tiba mereka pada waktu itulah putus ikhtiar. Tiba-tiba mereka pada waktu itu, pada masa itu putus ikhtiar, maka tidak ada lagi diberi peluang kedua.
Bahagian kedua surah ini juga diulangi setelah mula dalil-dalil. Wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan juga akal fikiran. Qalilan ma tashkurun, sedikit benar di antara kamu bersyukur. Di atas pemberian-pemberian itu untuk mengenali Allah. Mana tidak guna pendengaran, penglihatan dan hati fikiran ini untuk mengenali Allah. Wa huwa alladhi dhara'akum fil ardh. Dialah Allah Taala yang telah membiarkan kamu menjadi ramah di muka bumi ini. Wa ilaihi tusyarun, dan kepadanya lah kamu semua akan dikumpul di pada masa selepas mati. Itu dalil akli pertama. Dalil akli kedua, wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit. Dan dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Dan dalam kudrat dia lah perselisihan malam dan siang. Afala ta'qilun, tidakkah kamu boleh memahami kudrat, tanda-tanda kudrat ini? Ayat 81 syikayah. Bal qalu mithla ma qala al-awwal. Mana segala bukti dan dalil mereka tidak fikir pun, bahkan mereka tetap berkata mithla ma qala al-awwalun, seperti mana orang-orang kafir dahulu kata. Mereka berkata seperti mana orang-orang kafir dahulu kata. Mana ajaran tauhid ini tidak benar, bohong saja daripada Nabi, dan Nabi ini bukan Nabi pilihan Allah kerana dia bukan mereka. Di antara perkataan mereka ialah qalu a idza mitna wa kunna turaba. Mereka berkata apabila kami telah mati dan kami telah jadi tanah dan telah jadi tulang, a inna lamab'utsun, bahawa kami akan bangkit hidup semula. Laqad u'idna nahnu wa aba'una hadza min qabl. Sesungguhnya biasa kami diancam, kami sendiri, datuk nenek kami diancam azab seperti ini sebelum ini pun. Tapi in hadza, ini semua ancaman-ancaman tidak betul, sebab illa asatirul awwalin, melainkan dongengan orang dahulu yang reka-reka. Asatir maknanya sesuatu berita tanpa dalil dan tanpa sanad. Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, akidah orang yang salah ini, kebenaran dia tuduh kesesatan. Akidah orang salah, kebenaran dia menuduh kesesatan. Jadi kata dia, kami pernah diancam, mana hidup kembali akan dihukum. Datuk nenek kami dulu juga telah diancam seperti ini, sebelum ini pun. Ini tidak lain dan tidak bukan, mana ancaman-ancaman azab selepas pada mati ini tidak lain dan tidak bukan asatir, dongengnya orang dahulu. Mana cerita-cerita daripada orang dahulu tidak ada sanad dan bukti, sedangkan wahyu Allah. Ayat 44 Allah Ta'ala beritahu, qul limanil ardh. Tanya pada mereka sebagai akli iktirafi. Qul, katalah pada mereka, wahai Nabi, kepada orang Mekah yang sudah menerima pun dalil-dalil ini, limanil ardh, bumi ini milik siapa? Wa man fiha, dan makhluk yang atas bumi ini milik siapa? In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu. Sekiranya benda ni tahu dalam maklumat kamu. Nescaya orang Mekah jawab, sayaquluna lillah, bumi dan makhluk di atas bumi ini milik Allah. Qul afala tadhakkarun, beritahu pada mereka, tidakkah kamu boleh belajar dan ambil pengajaran? Segala-gala cipta ini daripada kudrat yang sama, dan wahyu yang diturunkan daripada dia ni melalui Nabi Muhammad adalah daripada wahyu dia. Dalil iktiraf yang kedua, qul, tanya lagi mereka, Rabbus samawati sab'in wa rabbul arsyil azim. Siapakah sebenar Tuhan bagi langit 7 lapis dan Tuhan bagi arah yang besar? Nescaya orang Mekah jawab, lillah, milik Allah. Qul, katalah pada mereka, afala tattaqun, kenapa kamu tidak takut kepada Allah dengan beribadat kepada selainnya? Dalil akli iktiraf yang ketiga, qul ma biyadihi malakutu kulli syai. Tanya mereka, siapakah dalam genggaman dan kudratnya segala kerajaan? Wa huwa yujiru, dialah yang boleh melindungi, wala yujaru alaih, dan dia tidak boleh diselamatkan apabila ditangkap. Dia boleh melindungi, wala yujaru alaih, dan dia satu zat yang mana tidak boleh dilawan. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui sifat-sifat ini milik siapa, saya qulun, nescaya orang kafir Mekah akan jawab, lillah, memang ini pun milik Allah. Qul, katalah pada mereka, fa anna tusahharun, bagaimana kamu semua masih lagi ditipu setelah zahir dan nyata segala-gala ini daripada Allah yang Maha Esa, tapi kamu masih lagi suruh selain pada Allah. Ayat 90 Zajrun, bal atainahum bil haq, bahkan kami bawa pada mereka wahyu yang benar.
wa innahum lakadzimun, bahawa mereka lah yang mendustakan. Ayat 91, mattakhadallahu min waladin, Allah tidak ada anak, yakni Allah tidak ada wakil. Allah tidak ada anak, yakni Allah tidak ada wakil. Ini penafian. Wa ma kana ma'hu min ilah, tidak layak bersama Allah Taala ilah-ilah lain. Wa ma kana ma'hu, tidak ada apa bersama Allah Taala ni ilah lain. Kamu saja ada-adakan. Ini pun dua penafian. Allah tidak ada wakil, tidak ada anak, dan tidak ada ilah pun bersama dengan Allah untuk disuruh dan dipuja. Kalau sekiranya ada izan tak tanwin iwaq, sekiranya ada ilah lain, la dhahaba kullu ilahi mimma khalaqa, masing-masing ilah akan bawa makhluk sendiri. Masing-masing ilah akan bawa makhluk sendiri. Sebab syarat ilah ni, dia kena ada makhluk dia. Dia kena ada sifat mencipta. Sekiranya ada ilah lain lagi di dunia ini, di alam ini, nescaya setiap ilah dia akan ada makhluk dia sendiri. Dan kedua, nescaya la'ala ba'dhum ala ba'dih, nescaya sebahagian ilah akan menewasi ilah lain. Dalam kita bila dia bergama, kena ada ni. Apabila ilah ni banyak, dia bergama sama dia. Apabila bergama sama dia, kena ada somni. Hak ni tu ilah, hak kalah ilah apa. Jadi perkara yang muka kena fikir. Jadi apabila ilah ni banyak, masing-masing ilah akan bawa makhluk dia sendiri. Dan apabila ilah banyak, maka akan ada satu ilah akan mengalahi ilah lain setelah dia bertarung. Sebab kalau yang kalah tu tidak panggil ilah, yang menang saja ilah. Nah, jadi ilah yang kalah tu tidak ilah, hanya ada satu ilah yang menang. Ilah yang menang itu Allah Ta'ala. Nak suruh orang nak mikir, subhanallah, maha suci Allah, dia tidak ada anak dan tidak ada ilah lain lagi. Amma yasifun, apa yang suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan tentang Allah, yang mereka ceritakan tentang Allah Ta'ala ni ada wakil, ada anak, dan memiliki sifat-sifat ilah yang diberi oleh Allah Ta'ala. Semua tidak betul. Dialah alimul ghaibi wa syahadah. Maha suci Allah yang mana sifatnya alimul ghaib, maha mengetahui yang ghaib daripada manusia, wa syahadah, yang nyata pada manusia. Fa ta'ala amma yusyriku, maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa yang mereka syirik. Ayat 93, takhwif duniawi. Beritahu wahai Muhammad, qul rabbi, wahai Tuhanku, imma turiyanni ma yu'adun, sekiranya engkau memperlihatkan kepada aku azab yang dijanjikan untuk mereka. Wahai Tuhanku, sekiranya engkau memperlihatkan kepada aku azab yang dijanjikan kepada mereka, mintanya daripada Allah ialah rabbi, wahai Tuhanku, fala taj'alni fil qaumi zalimin, maka janganlah jadi diriku termasuk dalam golongan zalim yang kena azab itu. Mana jika sekiranya akan engkau hukum mereka yang akan engkau hukum, jangan jadi aku daripada golongan yang dihukum. Wa inna, Allah Ta'ala jawab, wa inna ala an nuriyaka, dan bahawa kami pasti akan memperlihatkan juga pada kamu ma na'iduhu, dan bahawa kami di atas kuasa memperlihatkan kepada kamu azab yang kami janjikan untuk tipu kepada mereka, laqadirun, maha berkuasa. Bahawa kami bagi memperlihatkan kepada kamu apa yang dijanjikan oleh kami terhadap mereka, maha berkuasa. Mana kami boleh tunjuk kepada kamu azab-azab itu. Dan Allah Ta'ala telah memperlihatkan, dan Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada Nabi satu persatu azab yang telah menimpa kepada kaum kafir di kalangan orang kafir. Ayat 96 ini cara menyampaikan wahyu, cara mentabligkan wahyu. Jadi apabila Allah Ta'ala janjikan mereka akan kena satu hari azab, sebelum tu kena sentiasa tabligkan wahyu. Sebelum tu kena sentiasa tabligkan wahyu. Bukan berarti apabila Allah Ta'ala kata azab akan kena, lepas tu Nabi duduk dengan tidak ada apa-apa kerja lagi. Tidak. Azab Allah akan tunjuk kepada mereka, Allah Ta'ala akan zahirkan kepada mereka, dan Allah akan tunjuk dan memperlihatkan kepada Nabi. Tapi dalam masa tu Nabi hendaklah terus menerus menyampaikan seruan tauhid dan mentabligkan wahyu yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Cuma caranya begini. Caranya idfa' billati hiya ahsanu sayyi'atan. Idfa' as-sayyi'ata billati hiya ahsan.
idfa' asyi'ata, maknanya hendaklah kamu tolak kejahatan mereka dengan cara yang terbaik. Hendaklah kamu tolak kejahatan mereka dengan cara yang terbaik. Ia asal. Cara yang terbaik ialah serah pada Allah. Cara yang terbaik serah pada Allah. Tawakal pada Allah. Serah makna tawakal pada Allah. Sebab apa? Sebab kamu sudah maklum, kamu sudah tahu Allah akan hukum mereka. Kamu sudah maklum Allah akan hukum mereka. Dan ayat ni ayat Makkiyah, mana ayat turun di Mekah. Tidak ada lagi undang-undang perang. Jadi tolaklah kejahatan mereka, gangguan-gangguan mereka dengan tawakal pada Allah. Sebab Allah akan hukum mereka. Kamu tidak perlu hukum. Jadi ini ayat semasa Makkiyah. Semasa tak ada undang-undang, lebih pada sabar. Apabila Madaniyah, Allah bagi izin. Allah bagi izin pada Nabi dan para sahabat kerana mereka dizalimi. Maka untuk melindungi mereka dizalimi, Allah bagi izin perang. Tapi ini ayat ni semasa-masa duduk di Mekah. Mana tawakal saja. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami lebih mengetahui apa yang mereka ceritakan tentang sifat-sifat tidak betul pada Allah Ta'ala. Cuma dalam gangguan ini perkara yang membahayakan adalah sabar. Apabila tidak sabar, gangguan ni memang tawakal pada Allah, tapi apabila tidak sabar, maka hilang tawakal pada Allah. Maka untuk merawati sifat tidak sabar di atas tawakal pada Allah, maka waqul, dan berdoalah semasa kamu diganggu oleh mereka. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung dengan zat engkau, min hamazati syayatin, daripada bisikan dan juga godaan syaitan. Hamazah ni maksudnya, satu orang tu tikam dengan jari dia pada satu orang lain. Jari dia ni dia tusuk pada orang lain. Itu hamazah, hamzun. Sini maknanya syaitan membisikkan dalam hati orang, seperti mana syaitan tusukkan pada dengan jari dia pada hati kita. Jadi a'udzubika, aku berlindung dengan zat engkau daripada godaan segala syaitan yang menyebabkan aku tidak sabar dan hilang tawakal pada Allah. Bisikan pun minta berlindung. Dan wa'udzubika, dan aku minta berlindung bika dengan zat engkau juga, wahai Tuhanku, ayyahduruni, daripada mereka datang pun kepada aku. Mana minta berlindung supaya jangan syaitan mari pun kepada aku. Mana lebih ablaq. Kalau dia mari dah, jangan dia ganggu. Dan minta supaya mereka jangan mari pun kepada aku. Jadi lebih ablaq. Jadi aku berlindung dengan zat kau, ya Allah, daripada bisikan dan juga godaan-godaan syaitan setelah dia datang dan dia mula nak goda. Dan aku berlindung dengan zat engkau daripada, wahai Tuhanku, daripada mereka datang kepadaku untuk goda. Jadi ini satu doa untuk menghilangkan waswas. Ini doa untuk menghilangkan waswas. Orang yang akidah tauhid dan sudah beramal dengan amalan sunnah, sudah cukup dengan doa ini untuk waswas. Sudah cukup. Tapi bagi orang yang tidak ada akidah tauhid atau amalan tidak menepati sunnah, tidak memadai dengan doa ini. Memang tidak memadai. Ajarlah pada dia pun tidak boleh sesat. Sebab doa ini hanya kepada ahli tauhid yang menepati sunnah dalam cara hidup dia. Untuk orang ni, dia baca ni pada dah, syaitan akan lari jauh. Tapi kalau dia bukan akidah tauhid, syirik pada Allah, dia tidak ikut sunnah, amalan dia banyak bid'ah, maka doa ni dia baca sama bila-bila pun gangguan tetap akan ada. Tidak akan selesai masalah dia. Jadi kalau satu orang bila dia tanya kita macam doa ni, kita kena fahamkan dia. Maknanya betulkan akidah kamu, ikutlah betul-betul dalam amalan kamu menepati sunnah, lepas tu bacalah ini doa. Kadang-kadang dia tidak tahu makna apa kalimah dia berdoa ni, dia tahu. Bermakna dia berdoa dalam keadaan lalai leka. Dia tidak tahu apa yang dia baca. Jadi Allah Ta'ala tidak akan terima doa seseorang yang keadaan hati lalai leka.
hati dia duduk pasar, dia doa kepada Allah, Allah tak terima doa seperti itu. Dia tidak pun minta kepada Allah, dia sebut dengan lidah saja. Ini bukan zikir, ini doa. Doa di antara syarat makbul, dia kena tawajuh dan dia kena minta Allah Ta'ala supaya kabulkan. Dalam hadis sahih, dia kena tawajuh dalam masa dia berdoa dan dia kena minta supaya Allah kabulkan doa dia. Jadi apabila lalai leka, dua-dua tak ada, tawajuh pun tak ada, dan minta supaya Allah Ta'ala kabulkan pun tidak ada. Jadi doa ini sudah cukup sebenarnya untuk menghilangkan waswas. Bacalah dia, Allah Ta'ala akan hilangkan waswas. Jadi Allah Ta'ala adakan kepada orang beriman cara-cara selamat. Mana gangguan akan datang daripada mereka yang degil, maka cara nak selamatkan mereka, balas ataupun layani mereka dengan cara terbaik. Cara terbaik apabila tak ada jihad, sabar dan tawakal. Cara terbaik apabila tak ada jihad, sabar dan tawakal. Itu asal. Dan inilah cara Nabi. Kemudian apabila bimbang tidak sabar, hilang tawakal, a'udzu, minta berlindung dengan Allah. Apabila Allah lindungkan dia, selamat, maka dia akan jadi orang yang selamat. Ini alik golongan yang beriman. Alik golongan yang kafir yang menentang itu, Allah Ta'ala beritahu, mereka terus-menerus menentang, terus-menerus menentang kerana mereka berada dalam kelalaian dan kelupaan, lemah dalam kejahilan. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, sehingga datang pada mana-mana mereka itu kematian, ajal kematian, barulah dia sedar. Masa dia lalai leka tu, dia hentas habis-habisan ahli tauhid. Allah Ta'ala berfirman, hingga apabila datang kepada salah seorang mereka ajal kematian, qala, ketika itulah barulah dia minta, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku semula ke dunia. Irji'uni sogan pada anak mati, tapi diadakan sirah jamak nak beritahu berkali-kali minta, seperti ramai orang minta. Hak minta nak baliknya orang itu lah yang nak mati, tapi Allah adakan sirah jamak ini ramai, bermakna dia minta seperti beribu orang minta, berkali-kali, tidak putus-putus minta, irji'uni, irji'uni, mana kembali aku kepada dunia. Buat apa dunia? La'alli a'malu salihan, mudah-mudahan aku dapat buat amal yang soleh. Nak kembali ke dunia tidak seperti mana sebelum, iaitu la'alli a'malu salihan, aku akan buat amal soleh. Fima taraktu, ganti pada apa yang aku tinggalkan selama ini. Fima taraktu, ganti pada apa yang aku tinggalkan selama ini. Allah beritahu tidak mungkin. Kalau mana tidak boleh dan tidak mungkin, tidak boleh, tidak mungkin. Sebab apa? Innaha, sesungguhnya minta balik ini, innaha sini, ini minta balik kalimatun, suatu kalimah dalihan, huwa qailuha, ya mesti satu orang itu akan sebut apabila dia sampai mati. Satu kalimah dalihan, ya satu orang itu pasti akan sebut begitu, seperti ini. Minta nak mati saja akan minta balik belakang, bukan kamu saja, semua orang. Oleh kerana itu minta nak balik ini sebagai dalih palsu. Kalau tidak boleh sama sekali, inna, sesungguhnya minta balik Rabbirji'uni, kalimatun, suatu kalam. Kalimah sini mana kalam? Satu kalimah, huwa qailuha, yang pasti setiap orang nak mati apabila dia cuai leka, dia akan kata gini belakang, bukan kamu saja. Ingat, wa min wara'ihim, dan di depan kamu, di depan mereka ini, barzakhun, kematian di alam barzakh, ila yaumi ba'tsun, sehingga pada hari mereka dibangkitkan kekal buat selama-lamanya. Fa idza nufikha fis-sur, maka apabila ditiup sangkakala kedua, bangkit mereka manusia daripada kubur, fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun, putuslah segala pertalian keturunan. Ini akhirat. Fala ansaba, ni mana putuslah segala pertalian keturunan di kalangan mereka itu, ayah-ayah suku, ibu-ibu suku, anak semua suku lah. Yauma idzin, pada hari itu, wala yatasaalun, tidak lagi tanya menanya untuk minta tolong menolong, tidak ada lagi saling tolong menolong dan tanya menanya. Sebab masing-masing hal akhirat, nafsi-nafsi, dunia lain, akhirat lain. Seperti mana kita akan baca dalam surah Yasin, wamtazun yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu golongan bersalah, dia tidak ada lagi hubungan dengan golongan yang beriman. Ayat 102 tafsir, faman taqallat mawazinuhu, maka siapa yang berat amalannya,
timbangan amalannya. Siapa dia yang berat, timbangan amalannya. Faulaika humul muflihun, maka mereka itulah golongan berjaya dunia akhirat. Wa man khaffat mawazinu, takhwif ukhrawi, ayat 103. Dan sesiapa yang ringan timbangan amalannya. Sebab amalan ni jadi berat kerana iman dia. Kalau iman tidak ada apa-apa boleh dinilai. Faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka itulah golongan yang betul-betul merugikan diri mereka sendiri kerana berada dalam neraka jahanam kekal buat selama. Apabila sebut kata neraka, ayat 104 ni sifat-sifat dan neraka. Talfahu wujuhahum nar, akan membakar muka-muka mereka oleh api neraka. Talfah ni mana bakar. Wa hum fiha kalihun, hal keadaan mereka dalam neraka itu kalihun. Kalihun ni maknanya berupa huduh, sangat huduh rupa parah mereka. Bibir mereka naik ke atas, satu lagi bibir bawah ke pusat mereka, dalam hadis sahih dalam kitab Tirmizi. Mana mereka Allah Ta'ala jadikan golongan yang sangat huduh muka. Dikatakan kepada mereka pada masa itu, ini tazlil, dikatakan yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka pada masa itu, alam takun ayati tutla alaikum, tidakkah pernah ada ayat-ayat aku dibaca kepada kamu semasa dunia dahulu? Kita akan tengok dalam Quran ni satu jenis saja. Alasan Allah Ta'ala hukum manusia tidak peduli pada wahyu dia. Alam takun ayati tutla alaikum, tidakkah ayat-ayat aku dibaca pada kamu? Lalu fakuntum biha tukadzimun, kamu dahulu telah mendustakannya. Kamu dahulu telah mendustakannya. Jadi ini alasan daripada malaikat-malaikat apabila mereka ni dihumban dan neraka. Sebab alasannya neraca untuk kebenaran dan selamat daripada azab ni sudah ada di dunia. Jadi kamu saja tidak peduli. Lalu pengakuan mereka dan dalihan mereka. Ayat 1 ini pengakuan dan dalihan. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ghalabat alaina syiqwatuna, kecelakaan telah menguasai kami. Kecelakaan telah menguasai kami. Memang kami telah masuk golongan celaka. Wa kunna qauman dhalin, dan kami betul-betul kaum yang sesat. Mana pengakuan ini di akhirat. Telah berlaku kecelakaan kata kami, dan kami adalah kaum yang betul-betul sesat dahulu. Tujuan dia nak supaya Allah Ta'ala kasih belah pada dia. Ini dalam neraka. Lalu apabila dia kata begini sebagai pujukan dia kepada Allah supaya Allah kasih belah. Ayat 107 ni permohonan dia. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkanlah kami daripadanya, daripada neraka. Nah, buat kali ini. Fa in udna, sekiranya kami ulangi semula neraka, fa inna zalimun, wa kami zalim betul-betul. Memang zalimlah ketika itu. Mana untuk kali ini hantarlah semula ke dunia. Fa inna zalimun, sekiranya kami kembali semula, ulangi semula syirik pada engkau, fa inna zalimun, bahawa kami zalim. Allah jawab, kalimah ikhsa' ni kalimah yang dipakai oleh manusia untuk halak anjing. Dalam tafsir tulis kis, celaka kamu. Allah Ta'ala jawab, ikhsa'u fiha, kis celaka kamu dalam neraka. Wala tukallimun, jangan kamu buka mulut. Sini wala tukallimun, jangan kamu buka mulut, mana jangan kamu cakap walaupun sepatah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak menerima doa dia kerana di atas dunia ada dua puak. Kalau kamu dihantar balik ke dunia, bagaimana pula puak yang kamu telah zalimi pada mereka itu? Sebab dunia dulu ada dua puak. Satu kamu, satu lagi kumpulan. Yang cuma kumpulan itu duduk dalam syurga. Kalau kami hantar balik ke dunia kamu buat amalan baik, macam mana pula puak tu? Puak yang sudah masuk syurga. Allah berfirman, sebab kenapa tidak boleh ditolak balik ke dunia? Innahu kana fariqun min ibadi, sesungguhnya ada satu puak lain di kalangan hamba-hambaku yang makbul, yang mana semasa dunia dahulu yaqulun, dia sentiasa berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman, yakni kami telah menerima akidah tauhid. Faghfir lana, maka ampunlah dosa kami, warhamna, kasihanilah kami, wa anta khairur rahimin, engkau lah yang maha mengasihani.
Jadi hamba-hamba kami itu semasa dunia dahulu, fattakhastumuhum sikhriya, kamu jadikan mereka bahan ejekan, kamu jadikan mereka bahan persaudaraan. Jadi kamu mengejek mereka, kamu menghina mereka. Hatta ansaukum zikri, sehingga perkara itu melupakan kamu pada Quran. Mana sehingga keadaan kamu pandai mereka rendah dan hina itu melupakan kamu akan Quranku yang dibaca oleh mereka. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kamu selalu mentertawakan mereka. Mentertawakan sini adalah bila hati mereka memandang rendah. Ini jazaitumul yauma, sesungguhnya aku telah balas kepada mereka itu hari ini bima sabaru, dengan sebab berkat sabar mereka. Bima sabaru, dengan sebab berkat sabar mereka. Annahum humul faizun, bahawa mereka lah golongan yang telah capai kejayaan dunia akhirat. Oleh kerana telah ada dua kumpulan, maka kamu tidak dibenarkan balik. Ayat 112, keadaan kiamat. Qala, Allah tanya ahli neraka setelah dia dibangkit daripada kubur. Allah tanya ahli neraka itu setelah dibangkit daripada kubur. Mana mula-mula saja bangkit, Allah tanya, kam labistum fil ardi adada sinin. Yani kam adada sinin labistum fil ard. Ada berapa tahun kamu pernah duduk atas muka bumi? Qalu, mereka kata, labisna yawman, bukan tahun, satu hari saja. Mana bukan tahun. Allah tanya, berapa tahun kamu duduk atas bumi? Sebab setiap orang balik ni biasa 15 ke atas. Orang yang tidak balik ni dia tak ada soal ni. Orang sudah balik, mana orang sudah balik ni memang telah hidup beberapa tahun. Mereka jawab, bukan tahun, labisna yauman, kami berada di dunia dulu boleh jadi satu hari, au ba'dha yaum, boleh jadi separuh hari. Dah. Jadi dia tak tahu jawapan. Sehari boleh jadi, separuh hari boleh jadi. Fas'alil adi, tanyalah orang yang ingat. Mana tanyalah orang ingat, kerana kami tidak ingat. Tanyalah orang ingat, kerana kami tidak ingat. Mana kami tak boleh beritahu jawapan yang tepat. Kami hanya agak-agak satu hari, kami agak-agak hanya separuh hari. Qala, Allah jawab, illa bistum illa qalila. Tidak kamu berada di dunia memang sebentar pun berbanding dengan akhirat. Tidaklah kamu berada di dunia melainkan memang sebentar pun, ya, sebab berbanding dengan akhirat. Law annakum kuntum ta'lamun. Jadi apa yang mereka kata, kami berada di dunia satu hari atau setengah hari, memang tidak betul. Qala, Allah jawab, illa bistum illa qalila. Tidak kamu berada di dunia melainkan sedikit. Satu hari pun tidak betul, setengah hari pun tidak betul, tapi sedikit. Lau annakum kuntum ta'lamun, kalaulah bahawa kamu dapat mengetahui bilangan sebenar kamu berada di dunia, dia tetap sedikit. Mana kalau kamu tahu pun kamu duduk atas dunia 100 tahun, 1000 tahun, tapi dia tetap sedikit. Tapi perkataan kamu sehari atau sehari memang tidak betul. Nah, tidaklah kamu berada di dunia kecuali sedikit. Sedikit bukan bermakna satu hari seperti mana kamu kata, sedikit bukan makna separuh hari, tapi sedikit berbanding akhirat. Kalaulah sesungguhnya semasa dunia dahulu kamu mengetahui bilangan dunia yang kamu duduk dulu, tahun-tahun, yakni 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, dia tetap sedikit. Mana kalau kamu tahu pun sebenar-benar duduk dunia, umur berapa mati? Umur 45, umur mati umur 75, 100. Kalau kamu tahu pun tetap dia sedikit berbanding dengan akhirat. Tapi apa yang kamu kata sehari pun tidak betul, separuh hari pun tidak betul. Kalau kamu tahu banyak mana bilangan kamu duduk dunia pun, kamu tetap dikira sedikit berada di dunia, kerana berbanding dengan tidak ada penghujungnya di akhirat. Ayat 115 ni zajrun lagi. Apabila Allah ciptakan langit bumi dan bila Allah turunkan wahyu, bermakna bukan sia-sia. Ada sesuatu yang manusia kena buat. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kamu menyangka bahawasanya kami telah ciptakan kamu sia-sia? Hidup waktu kena mati belaka, tidak ada apa-apa balasan.
wa annakum ilaina la turja'un, bahawa kamu tidak akan dikembalikan semula kepada kami untuk dibalas. Mana begitu? Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha tinggi Allah, dialah raja yang benar. Dia raja, dia berkuasa penuh di atas makhluk dia. Dia benar, maknanya apa-apa saja berita yang dia sampaikan melalui wahyu tetap akan berlaku. Kalau kamu tidak percaya, kamu punya masalah. Tapi apa-apa berita yang dia sampaikan daripada wahyu dia tetap akan berlaku. Mana balasan akan ada, syurga akan ada, akhirat akan ada, dan segala-gala balasan yang dibuat oleh kamu, amalan yang kamu buat akan dibalas. Dia raja, dia boleh buat apa saja, dan dia benar. La ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia. Huwa rabbul arsyil karim, dialah mempunyai arasy yang mulia. Tahwih ukhrawi. Oleh kerana itu, peringatan akhir, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan sesiapa yang menyeru bersama Allah Ta'ala ada ilah lain lagi. Siapa dia menyeru bersama dengan Allah Ta'ala ada ilah lain lagi yang dia seru, la burhana lahu bihi, tidak ada bukti pun baginya sampai bila-bila. Tidak ada bukti baginya sampai bila-bila tentang seru selain pada Allah Ta'ala itu. Mana tidak ada bukti. Ya, manusia seru selain pada Allah Ta'ala itu, dia tidak akan jumpa mana-mana bukti kebenaran daripada Allah, baik akli, baik nakli. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, sesungguhnya hisab amalannya di sisi itu hanya tetap akan berlaku. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan berjaya golongan kafir engkau. Ayat 108 diajar kepada Nabi berdoa. Diajar kepada Nabi berdoa untuk selamatkan diri daripada takdir yang tidak baik. Untuk selamatkan diri daripada takdir yang tidak baik. Wa qul, bacalah doa ini, Rabbighfir, yang kita baca dalam di antara duduk, di antara dua sujud. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wahai Tuhan kami, ighfir, ampunlah dosa-dosa. Warham, kasihanilah aku. Sini kasihani dengan makna dalam kehidupan dunia bereskan, dalam amalan agama bagi taufik, itu warham. Waghfir, ampunlah dosaku, dan kasihanilah aku, yakni bereskanlah kehidupan duniaku dan bagilah taufik dalam urusan agamaku. Wa anta khairur rahimin, dan engkau lah sebaik-baik yang mengasihani. Kita muzakal sikit.